Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan kongsikan inovasi dalam pembelajaran yang telah saya hasilkan. Sebelum itu, apakah isu pembelajaran sebelum terhasilnya inovasi ini, iaitu pembelajaran yang tidak menarik, komunikasi murid yang sangat terhad, kolaborasi murid yang sangat lemah, kehadiran murid di bawah 70%, dan penguasaan pembentukan ikatan logam masih di peringkat yang lemah. Seterusnya, memetik kata-kata Moore 1987 mengatakan bahawa kepelbagaian kaedah penyampaian pengajaran adalah aspek penting dalam usaha menarik minat murid dan sekaligus dapat memotivasikan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, saya memetik kata-kata Gardner tahun 1993 berpendapat menurut teori multiple intelligences mengatakan bahawa komunikasi interpersonal merupakan keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami mereka. Seterusnya, saya perkenalkan inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu K-ion and non-E, iaitu merupakan sarutangan magis bagi penguasaan pemahaman ikatan logam. Antara objektif inovasi dihasilkan adalah untuk memahami maksud ikatan logam itu sendiri, selain dapat menguasai pelbagai kemahiran teknologi, sekaligus dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan yang terakhir membantu guru kimia dalam mempelbagaikan teknik pengajaran. Sedikit latar belakang mengenai inovasi saya. K-ion merujuk kepada tangan kiri yang mengandungi perkataan atom dan di hujung jarinya mengandungi huruf E dan di tapak tangan mengandungi perkataan ion. Seterusnya, non-E merupakan tangan kanan yang di hujungnya juga mempunyai huruf E yang mewakili kepada elektron. Dan inovasi ini adalah berbentuk kaedah ataupun teknik dalam pengajaran yang digabung jalin secara gamifikasi, iaitu permainan dalam pembelajaran. Kos penghasilan inovasi adalah secara keseluruhannya adalah sebanyak RM26 dan 90 sen. Bagaimana cara penggunaan inovasi ini? Boleh bermain secara berpasangan, iaitu seorang pemakai ataupun penggerak dan seorang lagi yang menerangkan, iaitu sebagai pemain ataupun secara berkumpulan. Yang kedua, seorang pengadil juga perlu dilantik dari ahli kumpulan yang lain untuk semakan penerangan pemain tersebut dengan menggunakan jawapan yang telah disediakan. Seterusnya, adakah penggunaan inovasi ini berlaku di semasa PDPR? Ya, betul. Bagaimana? Guru menunjukkan terlebih dahulu cara penggunaan dan murid secara kolaborasi akan memberikan maksud setiap pergerakan dengan bimbingan guru. Seterusnya, guru akan memberikan beberapa soalan elaboration ataupun soalan perkembangan dalam pelbagai jenis logam kepada setiap kumpulan untuk perbincangan mereka. Dan seterusnya, murid perlu merakam pergerakan tersebut dan hasilkan video. Ini juga adalah sebagai bukti kepada murid yang tidak hadir semasa pembelajaran tersebut. Bagaimana impak penggunaan inovasi ini secara keseluruhannya mencapai dan dapat mengatasi isu pembelajaran yang telah saya kemukakan di peringkat awal tadi. Daripada dapatan ujian pos dan ujian pasca juga terdapatnya peningkatan secara keseluruhannya melibatkan 19 murid, 4 sains, dan juga ini adalah analisis suara murid. Keseluruhan murid mengatakan bahawa inovasi ini dapat memudahkan mereka dalam pemahaman dan menerangkan pembentukan ikatan logam, sekaligus dapat membantu mereka dalam menulis soalan struktur dan soalan isi secara teratur dan kemas. Seterusnya, teknik ini juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi sekaligus memupuk kerjasama dalam kumpulan semasa sesi perbincangan. Bagaimana penggunaan inovasi ini? Jom kita saksikan. Sebelah kiri, atom sejenis logam dan dalam kekisi pepejal, maka atom akan melepaskan elektron valensnya untuk mencapai susunan yang stabil, maka dia akan membentuk ion positif. Seterusnya, elektron valens yang bergerak bebas dan dinyatakan akan bergerak bebas antara struktur ion logam dan akan membentuk lautan elektron.
maka daya elektrostatik antara ion positif dengan lautan elektron akan membentuk ikatan logam. Hai, hari ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana ikatan logam boleh terbentuk. Ikatan logam boleh terbentuk apabila atom logam melepaskan electrovalence. Electrovalence yang dilepaskan ini dinyah setempatkan dan membentuk ion logam yang bercas positif. Elektron valence yang dinyah setempatkan ini boleh bergerak bebas di antara struktur logam dan membentuk larutan elektron. Daya tarikan di antara larutan elektron dengan ion logam yang bercas positif ini membentuk ikatan logam. Untuk akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa inovasi K-ion dan NaN-E selari dengan pembelajaran abad 21 kerana dia menekankan 4C, iaitu communication, collaboration, creativity dan critical thinking. Sekian daripada saya. Terima kasih.